Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid-din وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak wayak alaqah. Alaqah di antara mungkin dengan makhluk. Jadi apa hubungnya mungkin dengan makhluk? Apa hubungnya? Jawabnya mungkin dengan makhluk itu umum dan khusus. Umum dan khusus. Mungkin dengan makhluk umum dan khusus. Maka makhluk khas pada benda yang ada, benda yang kena jadi kan, makhluk. Jadi makhluk khas pada benda yang ada. Maka kita yang ada ni boleh panggil makhluk dan boleh panggil mungkin. Mungkin ni ialah benda yang terima dua-dua. Ya, terima ada dan terima tak ada. Adapun makhluk, dia kena kepada benda yang ada dah. Benda yang kena jadi atau makhluk. Jadi makhluk khas. Mungkin itu umum. Tiap-tiap makhluk mungkin. Dan tak semestinya tiap-tiap mungkin itu makhluk. Bukanlah tiap-tiap mungkin itu makhluk. Sebagaimana diri kita ni, diri kita ni boleh kata makhluk, lagi pula mungkin. Adapun Zaid, Zaid yang akan lahir 2024 misalnya, yang akan ada, yang akan lahir 2024, maka Zaid itu tak boleh panggil makhluk. Sebab dia tak ada lagi. Ia hanya boleh panggil mungkin. Perkara yang terima dua-dua. Terima sebelah ada dan terima sebelah tak ada. Satu. Yang keduanya, hubungnya maujud dengan makhluk. Apa beza pula? Maujud dengan makhluk. Yang maujud tu umum. Maujud tu umum. Makhluk itu khas. Yakni benda yang kena jadi. Itu makhluk. Benda ada. Benda ada, kena kait sikit. Benda ada yang kena jadi. Itu makhluk. Maka tiap-tiap makhluk itu ialah maujud. Tiap-tiap makhluk itu ialah maujud. Dan tidak tiap-tiap maujud mesti mesti tiap-tiap maujud itu, dan tidak tiap-tiap maujud itu mesti makhluk. Tak. Sebab ada juga maujud tapi bukan makhluk, iaitu Allah. Allah tu maujud, benda ada. Perkara yang ada. Semula. Jadi maujud ia lebih umum daripada makhluk. Lebih umum daripada makhluk, yakni makhluk tu benda ada yang kena jadi. Tiap-tiap makhluk ialah maujud. Tiap-tiap makhluk mesti bertepak. Mesti bertepak. Tidak tiap-tiap maujud bertepak. Tidak tiap-tiap maujud itu bertepak. Sebab Allah tidak tepat kan?
Allah tidak tepat. Maka kaedah kaedah kita tiap-tiap makhluk tu tepat. Itu kaedah kita tu. Tiap-tiap makhluk tepat. Adapun tiap-tiap maujud tak ada kata bertepah. Tu syubhah dia panggil. Tu dia. Tu syubhah. Mereka tanya Allah tu ada ke tak? Ada. Bila ada mesti tepat. Itu maujud. Nampak? Maujud. Allah itu maujud. Maujud tidak semestinya bertepat. Bukan semua tiap-tiap maujud itu bertepat. Kerana Allah Ta'ala itu maujud. Tapi tidak bertepat. Tu dia bagi hubungan antara maujud dengan makhluk. Habis. Kemudian tengok qala al-muhashshi Syekhul Islam Ibrahimul Baijuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Qawluhu wa ammat taklidu. Kita mau buka ini. Tentang ibu dok jam. Ini tahu yang ada mana. Mana? Macam apa penjual. Apa cuba? Kalau kita tak biasa masak tadi. Tak biasa. Malam mak arka tu. Kapo jual? Aku itu tunggu dekat itu berband itu. Dengan Itu banner tu. Ada kodok ni. Kalau pilih itu berband anu. Kita ada itu. Malam mak ni. Mari mahal. Takut SIM ada telefon tak? Tinggal telefon tak. Kalau SIM boleh kita bayar. Berdekat. Berapa kosong tu? 010 Kosong 1 kosong 30 3 kosong 954 5 1 ni. Kosong sorry Kosong 1 kosong 907 9 kosong 7 9 itu budak kelab nak ada. Oh, SIM tu. Tak apa. Baik. Qawluhu wa ammat taklidu hadza ba'du mafhumil ma'rifah. Ni nak cara taklid lah. Apa maksud taklid? Lepas dah dia cara, selesai dah dia cara ta'rif ma'rifah. Jadi ma'rifah itu tak dapat tidak dia terjadi daripada dalil. Manakala tak ada dalil, tu ia kira taklid. Jadi taklid ni ialah setengah daripada mafhum bagi ma'rifah. Mafhum dia. Wa baqiya az-zannu wasyakku wal wahmu. Dan kekal lagi zan. Zan dia tak cara. Syekh musannaf kita ni Syekh Muhammad Al-Qadali dia tidak cara zan wasyakku wal wahmu. Dia tak cara tu. Wal jazmu allazi lam yutabiqil waqi'. Dan jazam yang tidak mutabaqah akan waqi'. Lakah. Mana? Wa amma iza lam yujib. Situ. Wa amma iza lam yujibhu ay lam yaqdir. Lam yaqdir ala ijabatihi. Yang tak mampu untuk menjawab. Wa kaza iza lam yaqdir ala daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Dan demikian juga apabila dia tak mampu untuk menolak menangkis ma warada alaihi, barang yang artinya i'tiraf lah. Ma tu i'tiraf. I'tiraf segala kritik ke warada alaihi. Ia datang di atasnya, di atas ad-dalil.
gapo ma waradah minasyubahi, daripada syubhah. Ya syubhah di sini yang melengkapi i'tirad, dan lain-lain lagi, sebagaimana telah tafsir sebelum ni. Amma warada alaihim nasyubahi kama yu'khadhu mimma marra. Qauluhu bal hiya huna lilintiqali faqat. Bal di sini nak intiqa saja. La lil ibtal, bukan nak membatalkan. Tak apalah. Qauluhu qala lahu ay qala lahu zalika jawaban lis-su'alil awwali. Qala tu qala al-mas'ul. Qalahu qala qala al-mas'ul lahu lis-sa'il. Qala lahu zalika jawaban lis-su'alil awwal. A'ni, apa maksud? A'ni qaulis sa'il mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Tu murad dengan as-su'al awal, iaitu qaulis sa'il mad dalil. A'ni qaula lah, baca dia jadi mahfuz bagi a'ni qaulas sa'ili mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Wa kana al-azharu, dan adalah yang terlebih zahirnya ayyakula, bahawa berkata musannaf, wa amma iza lam yujibuhu bi allam ya'rif min jihati ila qawluhu fayuqalu ay jawabu amma fayuqalu. Qawluhu lahu ay liqawlihi hadhil makhluqat ay limuta'allaqihi, limuta'allaqihi. Murad dengan qauluhu sini, muta'allaq dia lah, muta'allaq bagi qauluhu tu, iaitu diri hazihil makhluqat lah. Hazihil makhluqat, limuta'allaqihi, muta'allaq bagi qaulihi, muta'allaq bagi qaulihi, iaitu hazihil makhluqat kama marrah. Qauluhu dalil ijmalil wa yuqalu lahu aidan dalilun jumaliyun. Dalil ijmali ni dikatakan juga dalil jumali. Qauluhu wa huwa kafin fihi anna hadza mukarrar lah. Kafin sini mukarrar, dia kata memadai. Hak ni berulang dah sebenarnya. Ma'a qaulihi lakinil jumhur, dia berulang serta dengan kata musannaf lakinil jumhur. Illa an yuqala, kecuali kalau dikatakan lima zakarahu awalan ala wajhil istidrak, arada an yazkurahu saniyan istiqlalan li ziyadati tawdih. Malaikat kita jawab lagu tu, dia sebut mula-mula tu kerana nak istidrak. Lepas tu dia sebut pula kali kedua tu secara terasing, kau ni nak dipanggil lebih menjelaskan lagi. Lebih menjelaskan lagi. Padahal dah sebelum ni ia kata mada. Mada apa dia? Kena dalil ijmali. Memadai kena dalil ijmali. Tiba-tiba dia kata pula wa huwa kafin indan jumhur. Sedangkan dia kata dah sebelum ni. Tak apalah. Qauluhu wa amma taklid. Jadi betul ni nak cara ta'rif taklid pula. Ta'rif taklid, kata dia nya haza, kata dia wa amma taklid tu. Taklid ni ba'du mafhumil ma'rifah. Taklid ni merupakan setengah daripada mafhum bagi ma'rifah. Dia banyak mafhum bagi ma'rifah, setengah daripadanya taklid. Yang mafhum bagi ma'rifah berapa? Taklid, zon, syak, waham, lepas tu jazam yang tak mutabaqah bagi wakil. Itu mafhum bagi ma'rifah. Jadi Syekh Muhammad Al-Fadhali ni dia hanya cerita sebahagian mafhum saja. Sebahagian mafhum daripada ma'rifah, iaitu taklid. Sebab itulah muhasyir kita dia kata wa baqiyaz zannu. Ada lagi zon. Hak ni pun mafhum bagi ma'rifah juga. Wasyaku, syak pun dia panggil mafhum bagi ma'rifah. Mafhum mukhalafah lah. Bukan mafhum muwafaqah.
Baik. Wasyakku, wal wahmu, dan waham. Ini pun mafhum bagi makrifah. Wal jazmul ladzi lam yutabiqil waqi'. Dan jazam yang tak mutabaqah akan diri perkara. Ini pun mafhum bagi makrifah. Maka hukumnya wa hukmuha, dan bermula hukumnya al-mazkurah. Al-mazkurah tu mina zanni wasyakki wal wahmi wal jazmi allazi lam yutabiq al-waqi'. Hukumnya annal muttasifa biha, bahawa orang yang bersifat dengannya kafirun ijma'an. Jadi kafir ijma' ulama. Kalau ia duk zon, duk syak, duk waham ataupun jazal tapi tak mutabaqah. Kemah pegangan dia tapi tak mutabaqah. Dia pegang Tuhan bertepak misalnya. Ataupun dia pegang Tuhan ada muka, ada anggota. Ada anggota tangan ataupun muka. Jazal dah, tapi jazal dia tu tak mutabaqah bagi waqi'. Maka hukum dia nya annal muttasifa biha kafirun ijma'an. Ada pun taklid, ada. Sebab tu dia kena rujuk situ. Dan wa hukmuha tu kena klik pada az-zon saja. Zon, syak, waham, jazam. Bukan klik pada taklid. Taklid ia cara suku. Balik luar. Baik. Manakala kafir fa yakhludu finnari, maka kekalah seseorang al-muttasif biha. Fa yakhludu al-muttasifu biha finnari, dalam neraka, kekal dalam neraka. Zon bagaimana misal dia? Zon ni kalau dia tanya Allah ada tak? Dia jawab ada. Ada. Tapi ada tapi lagi. Tapi tak ada. Tapi boleh jadi tak ada. Tuhan ada tapi boleh jadi tak ada. Hati dia berat kau ada, tapi boleh jadi tak ada. Ada zon dia. Kalau dia jawab Tuhan ada ke tak? Ada. Nak kata ada, tak pernah tengok. Nak kata tak ada, pas kita main mana? Dia panggil tak syok, dia panggil 50. Tu syok. Ataupun waham. Waham ni perasaan-perasaan. Dan perasaan-perasaan ada. Tu 30%, 20%. Maka hok 80% tu panggil zon. Hok 20%, hok 10 ringgit tu dia panggil waham. Waham. Ataupun jazal 100%. Tapi tak mutabaqah bagi waqi'. Tak mutabaqah walaupun 9+9. Berapa? Walaupun 100%. Ada pun 99.9, kita anggap jazam. Kita anggap yakin waktu zon. Waktu zon. Hak ni jazam tapi tak mutawakah bagi waqi'. Maka semua tu orang yang bersifat dengannya kafir ijma'an fa yakhludu finnar. Habis. Jadi sebelum kita cara taklid, tengok kesimpulan dulu. Wal hasilu, dan bermula hasil kesimpulannya begini. Annal umura sittatun, bahawasanya segala perkara itu ada situasi. Ada situasi. Apa kata li anna syakhsa illa situlah. Illa kauna wa zalika kaunul umur sittatan tu li anna syakhsa, kerana bahawasanya seseorang imma ayyajida fi nafsihil jazmah, ada kalau mendapat seseorang dalam diri dia tu ada jazam dah. Al jazmah bizalikal hukmi, jazam dengan hukum tersebut. Dengan hukum tersebut. Kalau usuluddin kan hukum akal lah. Ia kena jazam dengan hukum akal. Itu dia. Au ghairihi au ghairuhu, atas pada kata al-jazmah. Jadi seseorang itu ada kala dia dapati dalam diri dia ni ada jazam, dan ada kalanya tak jazam.
Dia dua tu je. Sama ada jazam ataupun tidak jazam. Baik. Hok jazam tu pula pecah 3. Hok jazam pecah 3, hok ghairul jazmi pecah 3 juga. Tu bikne. Tu bikne. Wal awwalu, dan yang pertama, hok kata al jazmu. Wal awwalu immu ang dalilin. Yang pertama jazam tu dia hasil daripada dalil. Dia belajar dalil, dia belajar sehingga dia reti. Kemudian dia renungkan dalil, dia fikir pada dalil, dan dia nampak dengan sendiri dah lah. Artinya ia jadi mustahil dah. Mula-mula mengaji ni dia muqallid laka kan. Hatta dalam bab usuluddin pun kita budak-budak dulu kita bertaklid pada guru. Guru kata Tuhan ada, kita pun Tuhan ada. Kalau etikad Tuhan tak ada, kafir masuk neraka. Kita takut. Lalu kita pegang Tuhan ada. Tapi kita sendiri tak nampak lagi. Dengan dalil. Tu taklid apa ni? Lama-lama kita belajar sebuah kitab, hotel sebuah kitab, buka kitab lain, akhirnya Tuhan buka. Tuhan buka nampak sendiri dah. Reti sendiri bagi. Kata Tuhan ada tu kita reti sendiri dah. Makna kalau tok guru tu menyeleweng sekali pun kita tak akan berpaling dada. Moga kita reti sendiri. Kalau kita tak reti sendiri ikut tok guru, makna kalau tok guru kata aku kata Tuhan ada tu tak kena, sebenarnya tak ada. Misalnya tok guru tu berpaling dada bagi. Maka kalau orang taklid tok guru pula apa tu bahaya taklid tu. Taklid yang tu dalam bahaya. Sebab tu malaikat yang kita taklid pada iblis. Yang tidak taklid pada iblis dah. Walaupun iblis guru dia. Anak murid iblis tu malaikat dulu. Aling iblis ni. Tapi bila iblis berpaling dadah jadi kufur, malaikat dak. Malaikat dak. Baik. Kalau gitu jadi orang hak jazam ni tu bertiga pula ilmu ang dalil. Dia reti sungguh. Reti dengan dalil. Jadi mustahil dah, bukan mustahil bab fiqh dak. Wa yusamma, dan dinamakan ma'rifatan. Orang hak jazam. Jazam. Siapa? Itu tutup dulu. Tak ada tempat. Tak ada tempat. Untuk mana? Tak ada ubik. Tak ada ubik. Lupa ya. Patut kena silent. Tak, silent. Tak ingat. Baik. Immu an dalilin wa yusamma ma'rifatan. Aula. Yani aula an dalilin. Ataupun jazah juga. Tapi bukan daripada dalil. Wa yusamma i'tiqadan. Jadi jazah hak bukan daripada dalil ni panggil i'tiqad. Ingat lagu dah. Kalau jazam daripada dalil panggil makrifat. Makrifat ni kita terjemah kena Tuhan. Tu dia. Kalau jazah bukan daripada dalil dia panggil i'tiqad, pegangnya. Ada dah pegangnya tapi tak angin makrifat lagi. Cuma i'tiqad pecah pula dua. Wah ilmu sahih. Ada kala i'tiqad yang sahih. Ya makrifat tidak ada sahih, tak ada pasti. Sebut makrifat ya sahih lagu dah. Ya sahih kalau sebut makrifat. Tapi kalau sebut i'tiqad ya pecah dua. Ilmu yang sahih. Wa yusamma taklidan. Kalau i'tiqad yang sahih dia panggil taklid. Jadi orang taklid ni dia ada i'tiqad yang sahih. Cuma tak boleh panggil makrifat. Pasal apa? Pasal dia tak reti dalil lagi. Dia tak belajar dalil. Masa tok guru dia mengajar dalil tu dia kata bola. Bos apa dalil wujud mis tak ada malam tu. Bila kira sifat yang kedua kita ada pula. Bos masuk dalil kita right. Right. Bila habis dalil kita masuk bakar mana? Dah duk cara dalil bakar right pula. Duk dah lagu tu. Maka orang ni dia ada i'tiqad yang sahih. I'tiqad yang sahih dinamakan taklid. Baik.
au fasidun. Immu sahihun au fasidun, ataupun i'tiqad yang fasik. Bila i'tiqad fasik ke dah wa yusamma jahlan murakkaban. Dinamakan jahil murakkab. Tadi kita tinggal so. Dah duduk cara zon nasyak. Misal bagi jahil murakkab gini. Bila ada orang tanya Tuhan ada ke tak? Kalau dia jawab tak tahu, dia panggil jahil basik. Dia panggil jahil basik. Kau ni yang mudah nak royak. Muka dia mengaku tak tahu. Kalau dia jawab tak ada, mudahlah. Kalau dia jawab tak ada, tu jahil murakkab bagi. Tu jahil murakkab. Kalau jawab tak tahu, tu jahil basik. Kalau jawab tak ada, tu jahil murakkab. Makna dia pegang tu tak ada. Tu dia. Tak i'tiqad fasik tu. Tu dia. Maka i'tiqad yang fasik ni wa yusamma jahlan murakkaban. Dinamakan jahil murakkab. Habis. Itu kalau jazam. Ada pun yang kedua, wasani, dan yang kedua iaitu ghairul jazmi. Hak tidak jazam ni pula. Imma ayyakuna birajihiyatin. Birajihiyatin. Ada kalau ghairul jazmi itu rajih. Rajih dengan rajih, makna berat sebelah. Berat sebelah. Maka hak berat tu wa yusamma zannan. Maka dinamakan zan. Hak berat sebelah tu dinamakan zan. Sama ada berat ku ada ataupun berat ku tak ada. Tu dia. Au bimarjuhiyatin. Ataupun dah ghairul jazmi tadi dengan marjuh. Yang tidak jazam dengan marjuh dipanggil. Dengan marjuh. Wa yusamma wahman. Marjuh ni lebih pada separuh lah. 40 kurang bukan lebih kurang. Kurang separuh. 40, 30%, 20%, tu panggil wahman. Au bi musawatin, ataupun ghairul jazmi dengan bersama 50-50. Wa yusamma syakkan. Tu ni situasi. Jadi hak ada dalam diri seseorang tu ilmunya jazam wa ilmunya tidak jazam. Hak jazam pula ilmunya daripada dalil wa ilmunya tidak. Hak tidak tu dah dinamakan i'tiqad. Maka i'tiqad pecah dua. Kalau i'tiqad sahih dinamakan taklid. Kalau i'tiqad yang fasik dinamakan jahil murakkab. Adapun ghairul jazmi, tengok dulu. Yang tidak jazam tu kalau berat sebelah, maka hak berat tu panggil zan. Hak balik ringan tu panggil waham. Kalau sama berat, dia panggil syak. Tu dia dah. Jadi hak pakar yang mana? Hak pakar dua tu ya, makrifat dengan taklid. Makrifat dengan taklid. Walaupun taklid tu ia berlaku khilaf kan. Tapi muktamadnya laku. I'tiqad dia laku. Baik. Fa aqsamu kulli minal jazmi wa ghairihi salah satu. Maka dah bahagia tiap-tiap daripada jazam dan lainnya itu salah satu, ada tiga. Kaza yukhazu min syarhil kubra. Tu dia. Kena ada syarah kubra banyak. Banyak muhasyik kita ni dia ambil daripada syarah kubra. Habis sesat situ. Kemudian kita tengok luar dulu. Wa ammat taklidu, adapun taklid, wa huwa an ya'rifa, dan iaitu bahawa an ya'rifa, bahawa mengenal ia. Ni dia jadi pening sikit. Sebab dia ada yang masuk ibarat, yang masuk lafaz ya'rifa dalam takrif taklid. Dia canggahlah. Muka makrifat dengan taklid ni ia canggah. Dua tu bukan kian maknanya ia tak masuk. Ia tak masuk. Wa huwa an ya'rifa al-aqaidah. Kalau makrifat makna bukan taklid. Bukan taklid. Sekali lagi akan dijawab oleh muhasyir kita lah. Wa huwa an ya'rifa, bahawa hafaz ia kena terjemuh gitu. Bukan kena dak. Bahawa hafaz ia
al-aqaidah ataupun pegang. Taklid tu ia kena pada i'tiqad, pegang. Bahawa berpegang ia al-aqaidah al-khamsina akan segala pegangnya simpulan ia 50. Walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan. Balik hujung dia kata lam ya'rif tu. Sedangkan makrifah tu ia reti dalil. Ia reti dalil. Lepas tu dia kata walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan au tafsiliyan. Walhad dia tidak mengenal bagi al-aqaid tu dalilan ijmaliyan. Dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Baik, tengok dalil. Qauluhu wa huwa an ya'rifah ila kata Syekh Bajuri je kaza fi ba'din nusakhi. Lagu ni dalam setengah-setengah nuskah dia kata an ya'rifah. Lagu ni dah. Kalau gitu wa alaihi, kalau kita berlaku di atas ba'din nusakhi ni fa muraduhu bil ma'rifati ialah mutlaqul jazmi. Tu dia dah. Maka dikehendaki dengan makrifat di sini ialah mutlaqul jazmi. Dipanggil jazam yang mutlak, bukan jazam yang dikait dengan andalilin dak. Kalau jazam dikait dengan andalilin, tu dia panggil makrifah dari segi istilah lah. Makrifah dari segi istilah. Jadi nak di sininya pegang bahawa an ya'rifah, bahawa ia berpegang. Berpegang. Bahawa ia jazam. Dia kata belakalah jazam ataupun i'tiqad ataupun berpegang. Baik. Maka famuraduhu bil ma'rifati mutlaqul jazmi tajawuzan. Majahlah sini ni. Majah. Tu dia. Walaisal muradu biha haqiqataha. Dan tidak dikehendaki dengannya dengan makrifah di sini ialah haqiqataha, akan hakikatnya. Bukan kehendak hakikat makrifah dak sini. Dia naknya di mutlaqul jazmi. Lima fatahu, apa kata laisal murad? Lima fatahu hina izin lima ba'dahu. Kerana lupa. Kerana lupa akan dia kerana akan dia hina izin apa dia lima ba'dahu akan barang yang selepasnya. Selepasnya situ iaitu andalilin. You lupa tu you lupa andalilin. Tu dia. Baik. Ni kalau kata setengah nuskah ya'rifah. Wa fi ba'din akhar. Dan sampai pada nuskah yang lain dia tak kata an ya'rifah, dia kata an yahfaza. Ni tak apa, ilah. Tak keliru sini. An yahfaza. An yahfaza wa huwa aula. Ni lebih aula lah. Wal hifzu, apa pula makna hifzu? Hifzu ni wusulun nafsi syaksi, sampailah oleh diri seseorang. Sampai oleh hati seseorang ila tamamil makna, kepada sempurna makna. Kalau sampai kepada kurang makna, kita angin hifzu lagi. Mana reti sungguh. Reti sungguh. Bisyarti an yakuna, syaratnya an yakuna bihaisu law nasiyahu wa arada hudurahu lawajadahu. Atau makna hifzu sini, ingat sungguh, pegang. Pegang. Dengan syaratnya sekira-kira kalau dia terlupa tu kalau dia nak hadis mula tu boleh. Mana ada dalam memori. Tu dia kalau ibarat kalau kita main komputer kita save dalam dia kumang. Save dalam dia kumang atau kalau buka game ke apa kita tak ingat dah kita save tu. Tapi kalau nak ada tu dia kalau nak tu ada demo tarik surat kemarin duk mana? Ada.
Masa kita duk tarik game tu dah. Duk main game di komputer, kita terlupa dah kita tarik mari. Kenapa? Cuma ada dah dalam hati tu ada dah. Duk sih dah. Dengan makna kalau orang nak boleh. Dia mau tarik surat mari duk mana? Ada. Duk dalam dokumen tu C ke D ke. Ada. Tu hifzu panggil. Pegang lah. Jadi orang mukallid ni betul lah. Kalau dia tanya tu ada tak? Ada. Tu dia. Tu sedia tak? Sedia. Kalau dia tak tanya, galih. Ada. Kalau orang nak boleh. Tu dia. Tu panggil dia panggil tasdik dia panggil dah. Tasdik. Wa illa kalau tak sampai situ fatasawwurun. Kalau tak sampai situ hanya tasawwur lah. Hanya reti je. Reti tapi ia tak sampai tahap tasdik. Tak sampai tahap pegang ni. Ia hanya tasawwur saja. Sedangkan ia dalam ilmu usul ni ia kena tasdik. Tasdik. Baik. Fa illam tasil ila tamamil makna, kalau hati dia tak sampai pada makna yang sempurna, dia panggil mari separuh-separuh ya. Tu tak panggil hifzu, dia panggil fasyu'ur, rasa-rasa gitu ya. Dia fasyu'ur. Rasa. Kama naqalahu as-Sa'du anil imam. Anil imam. Tak silapnya bila itlaq imam dalam usuluddin Imam Al-Baqillani, tak silapnya. Tak silap ingat dah. Wa hadza kata wusulu nafsi syaksi ila tamamil makna tu ta'rifun litaqlid al-muradu fi hadzal fanni. Inilah murad taklid yang dikehendaki dalam ilmu usul. Kena tasdik. Kena tasdik. Kena siapa makna hati siapa kepada sempurna makna. Makna yang sempurna. Makna yang sempurna dengan sekira-kira hafal setara mana? Sekira-kira kalau dia lupa, kalau dia nak hadirkan benda tu ada. Ada ya sih dah. Mana pegang ni? Tu dia dah. Tidak lagi ada tasawuf. Tu dia. Baik. Tu makna taklid yang dikehendaki dalam ilmu ini. Ada pun taklid min haitsu huwa, wa amma ta'rifuhu min haitsu huwa fa anta taba'a ghairaka fi qawlihi aw i'tiqadihi du an ta'rifa dalilahu. Ada pun taklid min haitsu huwa. Taklid diri taklid tanpa kait lah. Tanpa kait dengan taklid dalam usuluddin, taklid dalam usul fiqh, taklid dalam fiqh, taklid dalam ilmu-ilmu lain. Tanpa kait tu, taklid ni ialah anta taba'a ghairaka, bahawa engkau ikut akan orang lain fi qawlihi, sama ada pada katanya, kata nya, awi'tiqadihi, ataupun pegangnya dia. Artinya bagai protestek lah mudah-mudah. Taklid ni bagai tiru. Sebab kalau kita pergi ikut tanah harak, kalau kita beli barang original, di kotak ditulis mamnu'ut taklid. Dia larang tiru. Mana dia larang kita buat barang tiru ni original. Mamnu'ut taklid. Taklid. Tu barang tiru. Kalau kita nak mudah faham, barang protestek. Maka barang protestek ni boleh pakai dah, takut dah, tapi kena beringat Ingat macam mana? Kalau kena air hujan tu lebat lajak, takutnya pergi dakwah dia terpecah. Bagai pun dah step kalau berhujan sikit-sikit gini tak apa lagi. Artinya pegangnya orang etikot, orang hak taklid ni dia dalam bahaya sebenarnya. Dia dalam bahaya. Kalau ujian besar, takutnya pergi cabut pegangnya dia. Kalau ujian besar, kalau tak berlaku ujian tak apa. Mana ujian besar di antaranya? Di antaranya tok guru tu menyeleweng. Tu ujian besar tu. Dulu amo mengajar dulu tu tak tepat. Kata bila amo ke Saudi tu go, amo boleh ijazah, amo buat kaji di universiti
Dah rupa-rupanya salah tugas Tuhan. Tak tepat ni. Hak betulnya Tuhan atas langit tu. Dah. Tu dia dah. Sebelum ni tu nak ada faedah kat dia. Dah. Bila tok guru tu minta izin, ambo nak minta ngaji luar semata weh. Gigi. Dah, orang kampung pakat support dia. Pakai Honda Sia 2. Dengan harga apa kelik esok boleh menabur bakti. Apa kelik-kelik tu yang menyalah orang tua dulu. Pas kalau orang kampung duk tak kelik dia kan. Bahaya tu. Bahaya tu. Tu je kadang-kadang kena tok guru weh. Tak okey benda ada tak tepat. Sudah. Pakai kaedah salah dah. Kullu mawjudin tiap-tiap benda ada mesti tepat. Salah kaedah tu. Hak betulnya tiap-tiap makhluk mesti tepat. Apa? Pas lain kau makhluk dengan mawjud. Lainlah. Mawjud ia lebih umum. Apa? Mawjud ia lebih umum. Makhluk tu khas. Ya tukar kaedah ya silap pasal. Tu dia. Baik. Nampaknya kena setakat tu dulu. Duna an ta'rifa dalilahu fayashmalut taqlida fil furu'i wattiba'al qadi lisyuhudi wa nahwi zalika. Tu dia. Baik. Cukuplah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Undur sikit baru ni silap bagi sikit dah. Iaitu wa kharaja bil ghalabati 'alal aqli. Kamu tak? Wa kharaja bil ghalabati 'alal aqli, dan keluar dengan kata ghalabah 'alal aqli, mengerasi di atas akal. Apa murad akal sini? Ai at-tamyiz lah. Akal ditafsir sebagai at-tamyiz, iaitu pembeza. Satu sifat yang ada di kita, dengan ada tamyiz ini kita dapat beza. Baik. Keluar dengan kata tamyiz, keluar dengan kata ghalabah 'alal aqli, keluar an-nu'asu, oleh mengantuk. Mengantuk tu dia tak panggil ghalabah dah. Dia tak panggil ghalabah. Wa hadisun nafsi, dan perkhabaran hati. Maka perkhabaran hati kita panggil ghalabah juga. Walaupun ada juga galik kita dok kekek suara dalam hati kita kadang-kadang orang mari salat kita tak dengar. Kalau dengar pun bunyi-bunyi tak faham. Gapo dia galik lagi dengan hadis nafsi kita. Tapi ia tak sampai tahap ghalabah. Tak sampai tahap mengerasi dah. Maka tak batal wudu. Nak gitu ya. Nak kata mengantuk tu tak batal wudu. Mengantuk tak batal wudu, dan hadisun nafsi, perkhabaran hati pun tak batal wudu. Wa awailu niswatis sukri, dan muqaddimah mabuk panggil. Muqaddimah mabuk. Orang nak mabuk tu ada muqaddimah dia. Dia mari pening-pening kaya-kaya tu. Sebelum dia mabuk hilang akal tu, dia mari pening dulu, kaya dulu. Maka pening kaya tu tidak batal wudu. Afala naqda biha, maka tidak batal wudu biha, ai bisalasah lah. Baik. Wa min alamatin nu'asi, dan setengah daripada alamat mengantuk. Tanda kata kita mengantuk tu mana bukan tidur dah, hanya mengantuk je. Mana alamat dia? Sama'u kalamil hadirin. Kita masih lagi dapat mendengar perkataan orang hidup keliling kita. Dengar lagi. Wa illam yufhimhu. Baca gitu. Bukan wa illam yafhamhu dah. Hari tu kita baca wa illam yafhamhu. Yang maknanya wa illam yufhimhu. Dan jika tidak memberi faham ia kalamul hadiri itu,
hu ai an-na'isah. Sekalipun kalam al-hadirin tidak memberi faham kepada orang mengatuk tadi. Dengar tapi tak faham. Tak faham kekek gapo, tak faham. Tu panggil orang mengatuk panggil. Baik, selesai itu. Kemudian la al-ghalabatu alaihi, ni atas pada kata wa ghalabatun ala aqli. Ayat atas itu la ni. La al-ghalabatu alaihi, dan tidak bukan dah tidak mengerasi di atasnya di atas akal. Artinya tidak berhadah lah. Tidak berhadah dengan mengerasi di atas akal, tapi mengerasi tadi binaumin mumakkinin maq'adihi. Jadi berlaku juga ghalabah, tapi ghalabah dengan sebab tidur yang tetap papai punggung. Walaupun jenera semati dia tak ada jenera ada dah, jenera semati. Mana jenera lah. Tidur sungguh. Sampai mengeruh nak. Tapi dia tidur dengan tetap papai punggung dia. Jadi berlaku ghalabah juga tu, tapi tidak membatalkan wuduk. Itu makna la di sini. Baik. La al-ghalabatu alaihi binaumin mumakkinin maq'adihi. Sebagaimana orang duduk tidur dah tahiyat lah. Tahiyat awal, tahiyat akhir dia lagi mengeruh. Mengeruh. Itu dia dah. Maka tidak membatalkan sembahyang. Tak batal wuduk, tak batal sembahyang. Cuma dia panggil orang tu iman nipis lah. Kalau iman terbaik tak tidur dah sembahyang. Baik. Binaumin mumakkinin maq'adihi. Ai ni nak tafsir maq'adihi. Ai al-yaihi. Dua papai punggung. Dua papai punggungnya. Min maqarrihi. Tu ta'alluq situ tu. Min maqarrihi tu ya ta'alluq pada mumakkinin. Mumakkinin maq'adihi tu dah. Mumakkini maq'adihi tu min maqarrihi. Menetapkan papai punggung dia tu, menetapkan tu min maqarrihi, daripada tempat letaknya. Tempat letak maq'ad dia tu. Maknanya punggung dia dengan tempat letak tu tak bergerak. Tak ganyak apa ni. Tetap duduk situ. Gapo dia min maqarrihi, bayan min ardin, daripada bumi, au ghairiha, atau lainnya, lain daripada ardin. Walau muhtabiyan, ni goyah. Walau kana mumakkinu maq'adihi itu muhtabiyan. Walau muhtabiyan ai yakni walau kana mumakkinu maq'adihi itu muhtabiyan sekalipun. Dan jikalau adalah yang tidur yang menetapkan papai punggung dia tadi tu dalam keadaan muhtabiyan sekalipun, panggil duduk ihtibak. Duduk ihtibak. Dan mana duduk ihtibak? Duduk ihtibak. Sekalipun duduk gini pun, duduk gini gua boleh. Kalau kira duduk ihtibak ni, lah. Kalau kira dah, dia panggil ada risiko nak comel punggung, kira tak? Tapi bila tetap tak apa. Bila tetap tu tak apa. Ai aliyaihi min maqarrihi min ardin aw ghairiha walau muhtabiyan. Patut dia tafsir tu. Muhtabiyan sini gapo? Ai dhamman zahrahu. Hal keadaan menghipungkan akal belakang dia. Dhamman zahrahu, dia hipung belakang dia, wasaqaihi, dan dua betihnya. Dia depek ke betih dia tu di belakang dia, bi imamatin, dengan kain serba ko au ghairiha, ataupun lain daripada kain serba, tali pinggir ko ikut. Tu dia zahrah.
Bukan lipat naik ke belakang dah. Artinya ia hipung ke di perut lah. Ia hipung di perut tu. Baik. Dhamman zahrahu wa saqaihi bi'imamatin aw ghairiha ghairi imamah. Baik. Kalau gitu fala naqda, maka tak batal wudu. Ai bil ghalabatil mazkurah. Dengan mengerasi tersebut tu tak batal wudu. Fala naqda ai fala naqdal wudu. Fala naqdal wudu bil ghalabatil mazkurah. Maka tak batal wudu dengan tidur tersebut. Tidur tersebut tak apa. Tidur yang tetap papai punggung tu. Walaupun tidur dengan cara ihtibak sekalipun. Dia mendirikan dua betis dia dihipung di perut dia tu. Di perut dia tu. Baik. Tapi dalam ibarat Arab dia panggil zahrah. Belakang. Hipung belakang. Baik. Hipung belakang dia dan dua betis bi imamatin, dengan kain serba. Baik. Li khabari, mana dalil kata tak batal wudu bila tidur dengan menetapkan papai punggung? Li khabari Muslimin, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu kana ashabu Rasulillah. Ini panggil hadis mauquf ni. Dia panggil hadis mauquf. Hadis terhenti di atas sahabat. An Anasin. Anas cerita kana ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanamuna, tidur mereka itu. Thumma yusalluna, kemudian sembahyang mereka itu, wala yatawaddauna, dan tidak berwuduk. Ini canggah lah. Canggah dengan hadis lain. Pada zahir nampak canggah lah. Hadis lain kata bila tidur kena ambil air sembahyang. Ada pun perbuatan sahabat, mereka tidur terus sembahyang tanpa berwuduk. Dia panggil dia jadi pada zahir nampak canggah. Di sini kena tanggung. Tidur sahabat walah mana? Hak tak batal wuduk tu. Lalu kata dia nya humila. Ditanggung akan tidur sahabat tu. Humila ai naumus sahabah. Ditanggungkan akan tidur sahabat tu ala naumil mumakkini, di atas tidur yang menetapkan. Yang menetapkan papai punggung. Jadi sahabat tidur tu menetapkan papai punggung. Bapa hipun aku tu jam'an, dia panggil ilah tu. Jam'an ni ilah pada kata humila. Bapa humila ala naumil mumakkini. Tu dia dah. Bapa ditanggungkan tidur sahabat tu di atas tidur orang yang menetapkan papai punggung. Jam'an, kerana nak hipung bainal akhbari, di antara beberapa khabar. Di antara beberapa khabar. Sebab khabar lain kata batal. Dia tidur batal, tiba-tiba sini tak batal. Jadi kita tanggung tidur sahabat tu di atas tidur yang menetapkan papai punggung. Tu tak batal mati. Tanggung lagu tu. Wali annahu, ni atas pada kata li khabari. Ni dipanggil dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Apa dalil kata tak batal? Wali annahu, kerana bahawasanya hanya ni setengah guru dia kelik kepada naumas sahabah. Tapi Syekh Qadir Mandili dia kelik kepada al-mutawaddi. Dia kelik pada al-mutawaddi. Baik. Syekh Qadir Mandili dia nak atas itu, atas pada kata li khabari Muslim. Li khabari Muslim satu. Yang keduanya wali annahu. Tu atas itu. Syekh Qadir Mandili. Lepas tu hu tu kalau ada al-mutawaddi.
Wali annahu, dan kerana bahawasanya al-mutawaddi, orang yang berwuduk tu, bila dia tidur menetapkan papai punggung tu, hina izin ai hina iznama mumakkinan. Dalam hasyiah tu ada dah Syargawi rahimahullah taala. Qauluhu hina izin ai hina iznama mumakkinan. Ketika dia tidur hal keadaan menetapkan papai punggung tu, ketika ni amina min khuruji syai'in min duburihi. Aman iyo. Aman iyo daripada keluar sesuatu daripada duburnya. Ketika ni selamat. Tu dia aman daripada keluar sesuatu. Moga tetap papai punggung. Tak ubik lah angin kau. Patut ihtimal tak kira sini. Wala ibrata bihtimali khuruji rihin. Dan tidak ibrah. Tidak ihtimal. Tidak kira sini. Tidak iktibar. Dan tidak iktibar dengan ihtimal keluar angin itu min kubulihi. Tidak iktibar dengan ihtimal keluar angin daripada kubur dia. Kubur dia zakar dia. Kalau orang laki-laki zakar dia. Kalau orang perempuan harap dia hak depan. Ihtimal tubik angin kat tu tak iktibar tu. Sebab apa? Linudratihi, kerana jaga tubik angin kut zakar. Kalau kata tubik angin king ni Allah. Jaga. Jadi tidak iktibar linudratihi. Patut kaedah kita ya wan nadiru la hukma lahu. Nadir tak ada hukum bagi dia. Baik. Linudratihi linudrati khurujirih. Khurujirih. Baik. Habis. Wala tamkina sesarah. Wala tamkina illa ada sesarah. Wala tamkinan hak lain pula. Wala tamkinan, dan tidak ada jenis menetapkan papai punggung. Tidak ada jenis tamkin. Ai syar'an wa hukman. Pada syarak dan pada hukum tak ada jenis tamkin liman bagi mereka yang nama yang tidur ia ala qafahu. Yang tidur di atas tekak. Tidur meletak kan. Bagi tidur atas tekak bagi. Tu dia dah. Mulsiqan hal keadaan merapat. Merapat ataupun mendepek ada. Mulsiqan hal keadaan merapatkan ataupun mendepekkan maka adahu punggung dia tu bimaqarrihi dengan tepat. Dengan tepat letak dia. Dia tidur meletak, patut dia perapat ke punggung dia tu di latar misalnya. Dia perapat ke punggungnya di latar. Kok ni la tamkin. Kita hanya tamkin lah tu. Artinya batal lah. Artinya batal. Walaupun dia tidur meletak, dia perapat ke punggung dia tu di latar. Masalah. Maka ni la tamkin. Tak hanya tamkin lagu ni. Artinya tidur lagu tu membatalkan wuduk. Itu dia. Baik. Selesai itu. Kemudian lagi wa massu farji adamiyyin, dan disentuhkan akan faraj anak cucu tu ada. Au mahallin, ataupun disentuhkan tempat qat'ihi. Au mahalli qat'ihi. Ataupun disentuhkan tempat potongnya. Potong farah dah. Tu dia dah. Dia panggil perdu dia. Zakat ada dah kerak demo dah, tapi perdu dia ada lagi. Maka setuh perdu dia tu, maka batal ke wuduk. Walau saghiran, dan jikalaulah al-adami, anak cucu tu ada tu saghiran sekalipun. Anak kita kecil. Bahasa berak anak kita dah. Batal. Batal wuduk. Au maitan, ataupun yang disentuh itu maitan. Mayat dah. Min nafsihi, daripada diri dia. Artinya farak sendirilah. Itu maksud min nafsihi. Yakni farak sendiri dia.
min nafsihi nafsil mutawaddi au ghairihi. Artinya parak orang lain. Sama ada dia sentuh parak dia sendiri ataupun parak orang lain. Itu maksudnya batal wudu. Baik. Amdan au sahwan, sengaja ataupun lupa. Lupa kata dia tu ada wudu. Dia gestuh lah kemaluan dia sendiri. Batal. Kubulan kanal farju, sama ada kubu au duburan. Sama ada parak itu kubu ataupun dubur. Saliman au asyalla. Banyak tak ambil sini. Sama ada parak dia tu sihat ataupun asyalla laso. Asyalla laso. Laso ni lembek lah. Zakat lembek saja. Lembek. Dipanggil seruk. Seruk kena zakat kena seruk. Buat lain gagah mak. Zakat dia kena seruk. Asyalla panggil. Tak kira. Sihat ko kena seruk ko. Asal ko setuh dia. Batas. Muttasilan. Tengok. Hal keadaan sama ada muttasilan, sekalipun berhubung au munfasilan ataupun telah bercerai daripada tubuh dia tu. Telah bercerai. Selama mana kekal lah. Selama mana orang panggil paras. Kalau hancur dah. Hancur tak ambil parah. Sehingga dia panggil tak ambil parah, maka setuh dia tak batal lah. Tak batal. Kalau hancur dah. Accident hancur zakat dia. Ada kutik kulit dia tu, misalnya kutik cebesar dia tu, maka cebesar dada tak ambil zakat dah. Maka setuh dia tu tak batal wudu. Baik. Walau baik. Kata setuh tu bibat nikafin. Sentuh tu dengan perut tangan. Kafin. Ya kafin ni tapak tangan ke? Baik. Bibat nikafin. Walau kana batnu kafin syalla sekalipun. Walau tu klik situ dah. Klik pada batnu kafin. Dan jikalau adalah tapak tangan dia tu laso juga. Yang disentuh pun laso, yang menyentuh pun laso juga. Mati. Seruk juga. Batal. Li khabari. Kerana khabarnya mamassa farjahu faliyatawadda. Barang siapa menyentuh akan faraknya, farak man ada faliyatawadda, maka hendaklah berwuduk ia. Jadi hadis ni duk cerita sentuh farak sendiri. Sedekap mengajar kita ia umum, sama ada farak sendiri ataupun farak orang lain. Jadi dalil ni tak mutawakah lah. Kalau kira tengok dulu. Rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi wa sahhahahu, dan telah mutasahih dia Tirmizi akan hazal khabar. Ini nak ayat ni. Wa massu farji ghairihi, adapun menyentuh, ada menyentuh para orang lain, afhasyu, kau ni lebih keji lagi lah. Artinya sentuh para orang lain tu batal wudu sampai dengan jalan qiyah. Tu maksud sini. Sampai dengan jalan qiyah aulawi bagi. Kalau sentuh para sendiri tu batal, kalau gitu sentuh para orang lain lebih batal lagi. Sebab apa? Sebab dia afhash. Dia lebih keji lagi. Dia panggil qiyah aulawi bagi. Qiyah aulawi. Baik. Gitu. Afhasyu wa massu farji ghairihi, dan disentuhkan farak yang lainnya, yang lain daripada al-mutawaddi.
afhasyu terlebih keji min massi farjihi terlebih keji daripada disentuhkan paraknya. Disentuhkan parak sendiri. Lihat kihi hurmata ghairihi kerana mencarikan akan kemuliaan orang lain. Dek robek bagi. Dek merobek-robek kan dah kehormatan orang lain. Dek gamuh kemaluan orang ni, dek robek kemaluan, dek robek kemuliaan orang lain. Satu elak dia. Satu wali annahu dan kerana bahawasanya parak orang lain ni. Kerana bahawasanya parak orang lain ashha ni panggil isim tafdil laisa ala babihi. Ashha ni. Wali annahu mustaha. Tu. Dalai dulu sikit tu. Qauluhu ashha ay fima izahtalafal jinsu wa af'alut tafdil laisa ala babihi. Isim tafdil di sini bukan dia tidak berlaku atas bab dia. Jadi ashhar di sini ay mustahalahu. Yang diingini. Jangan terjemuh yang terlebih diingini. Yang diingini. Maknanya sentuh parak orang lain tu yang diingini. Tu dia dah yang diingini oleh nafsu. Baik. Wali annahu ashhalahu. Selesai situ. Wa mahallul qata'i dan bermula tempat potong tu. Tempat potong parah tu. Wa huwa ni jumlah mu'taridah ni. Wa huwa ay mahallul qata'i tu min ziyadati. Ni tambah aku di atas mata asah. Baik. Min ziyadati. Wa mahallul qata'i tu fi ma'nal farji khabar dia. Mahallu tu mutada, fi ma'nal farji tu khabar dia. Dan bermula tempat potong tu ialah pada hukum farash. Fi makna ay fi hukmil farji. Pada hukum farash. Sebab apa? Li'annahu ay li'anna mahallal qata'i itu asluhu merupakan asal humbi perdu. Terjemah okeylah asluhu. Asal bagi farak, perdu bagi farak. Humbi dia. Kalau gitu batal juga. Wa kharaja bil adamiyyi dan keluar dengan kata sentuh parak anak cucu tu ada massu farjil bahimah. Disentuh akan kemaluan binatang. Kau ni tak batal wudu. Fala naqdha bihi ay fala naqdhal wudu bihi ay bimassi farjil bahimah. Tak batal. Sebab apa? Izla hurmata laha. Kerana tidak ada kemuliaan laha ailil bahimah. Bagi binatang. Tak ada kemuliaan fi wujubi satrihi pada pihak wajib menutupnya. Tak wajib tutup. Wa tahrimin nazari ilaihi dan diharamkan apa dia? Diharamkan menilik kepadanya kepada para al-bahimah. Tu dia dah. Ia tak wajib tutup dan tak haram. Tidak haram menilik kepadanya kepada para bahimah. Wa tahrimin nazari ilaihi. Wala ta'abbuda 'alaiha. Antah lagi tu. Antah pada kata la hurmatah. Wala ta'abbuda dan tidak ada taklif 'alaiha 'alal bahimah. Dua ilak sini. Tak batal sentuh kemaluan binatang tu. Ilak yang utamanya kerana tak ada kemuliaan. Tak ada kemuliaan pada pihak wajib nak tutup. Tak ada kemuliaan pada pihak haram menilik kepada parah tadi. Yang keduanya lagi pula binatang tu ia tak ada taklif. Tu ia tak ada taklif. Tu wala ta'abbuda 'alaiha 'alal bahimah. Wa bi batnil kafi ay wa kharaja bi batnil kafi dan keluar dengan kata batni kafi. Dengan kata bi batni kafi ghairuhu oleh lainnya, lain daripada batnil kafi. Gapo lain? Karuusil asabi seperti hujung
hujung jari. Hujung jari kita panggil batnul kafi. Artinya kalau sentuh dengan hujung jari, cocok lagu tu dah, tak batal. Cocok dengan hujung jari. Wa ma bainahuma, ada bagai yang di antaranya, di antara jari. Celah ni kepit. Nah, tu di antara asobek bagi. Tak batal ke? Ya, cocok lagu tu pun tak batal. Kepit lagu ni pun tak batal ke? Wa ma bainahuma. Wahtassa, apa hukum batal ni tertentu dengan tapak tangan je. Apa? Wahtassa ada al-hukmu, dan tertentu oleh hukum. Hukum di sini iaitu batal lah. Murad dengan hukum sini. Dan tertentu oleh hukum, iaitu tertentu oleh batal wuduk tu. Tertentu oleh batal wuduk bibatniha dengan perut. Dengan perut tapak tangan tu. Wa huwa gapo batniha. Wa huwa ar-rahatu, iaitu tapak tangan sendirilah. Tapak tangan ma'a butunil asabi', serta perut anak jari. Tu murad dengan batni sini. Iaitu rahah serta dengan perut anak jari. Bapa tertentu hukum begitu. Li'anna, tu illat pada kata waqtassa. Illat situ. Li'anna talazzuza, kerana bersedak-sedak tu, innama yakunu bihi. Bersedak-sedak tu hanya berlaku dengan tapak tangan tu. Kalau sentuh dengan siku, tak sedap. Tak sedap. Jadi lazat tu ia sentuh dengan tapak tangan tu. Sentuh tapak tangan. Baik. Satu elak dia. Wali khabari, dan kerana yang keduanya kerana hadis. Khabari yang diriwayat oleh Ibn Hibban. Masa budak dulu kita baca Ibn Hibban. Ibn Hibban. Fi sahihi, pada sahihnya, sahih Ibn Hibban. Mana iza afdha, apabila menyentuh ahadukum oleh salah seorang daripada kamu biyadihi. Afdha tu biyadihi, dengan tangan dia. Afdha ila farjihi, dengan apa, kepada kemaluan dia. Walaisa bainahuma, sedangkan tidak ada di antara keduanya, di antara ahadikum wa farjihi lah. Walaisa bainahuma, baina ahadikum wa farjihi itu sitrun, tak ada penutup. Bagi dengan sitrun, bukan satrun makna masdari. Di sini dia nak nama bagi penutup tu bagi. Kain tuala kau ikutlah sitrun tu. Wala hijabun, ataupun tak ada hijab. Dia panggil umum khusus ni. Hijab tu ya umum. Ya umum. Sitrun ni ia syaratnya menegah apa dia? Menegah dilihat. Tu panggil sitrun. Adapun hijab, ia tak syarat. Ia tak syarat menegah melihat, asalkan menegah daripada disentuh. Sama ada menegah dilihat ataupun tidak. Seperti tutup dengan kaca, ada tutup dengan plastik luksina. Ada panggil hijab lah kau tu. Ada kata umum khusus ini deh. Hijab tu ia umum, sitrun tu khusus. Baik. Sitrun wala hijabun. Sitrun pun tak ada, hijab pun tak ada. Faliyatawadda. Maka hendaklah ia berwuduk. Innama istadallana. Tu yang elak situ innama istadallana. Istadlalna. Istadlalna bihadzal hadis. Innama istadlalna bihadzal hadis. Sesungguhnya kami berdalil dengan ini hadis. Dia tak situ tu. Al-ifda'u bil yadi. Sentuh dengan tangan tu lughatan, pada logatnya ialah al-massu bi batniha. Sentuh dengan tapak tangan. Itu makna ifda'. Ifda' dari segi lughahnya ialah sentuh dengan tapak tangan.
Itu dia dah. Kalau gitu fayataqayyadu bihi, maka terkait. Maka terkait dengannya dengan batnihar. Maka terkait dengannya dengan batnihar itlaqul massi fi baqiyatil akhbar. Terkait oleh itlaq. Itlaq sentuh dalam hadis yang lain. Dalam hadis lain Nabi hanya sebut sentuh saja je. Itlaq. Tak ada kait dengan tapak tangan. Maka bila ada hadis ni, maka terkaitlah itlaq tadi. Terkait dengan batni. Dengan tapak tangan. Jadi kalau jumpa hadis-hadis lain yang kata sentuh dengan tapak tangan. Walaupun mutlak tapi yang nak kait dengan ni. Kait dengan hadis ni. Baik. Fayataqayyadu bihi itlaqul massi fi baqiyatil akhbar. Wal muradu, sikit lagi. Wal muradu bi farqil mar'ah, dan dikehendaki dengan kemaluan perempuan di sini. An-naqidi, kemaluan perempuan yang membatalkan wuduk. Dikehendaki dengan kemaluan perempuan yang membatalkan wuduk di sini ialah multaqa syahraiha, dua bibirnya yang bertakuk. Dua bibirnya yang bertakuk dipanggil idafah sifat pada mausuh tu. Multaqa tu sifat dia, syahraiha tu mausuh. Dua bibirnya yang bertakuk. Yang bertakuk alal mangfazi, di atas lubang. Lubang suku. Jadi sentuh tu, sentuh dua bibir tu. Dua bibir yang takut tu batal wuduk. Tu dikehendaki dengan kemaluan perempuan di sini. Baik. Wabid duburi, dan dikehendaki dengan dubur. Hak kata sentuh dubur tu. Multaqa mangfazihi, ialah lubangnya yang takut. Lubang yang takut. Hak kita ingat hak mula dua ayatnya, tempat hak keriput tu lah. Tempat hak keriput tu dia takut situ tu. Multaqa mangfazihi. Wa bi batnil kafi, dan dikehendaki dengan tapak tangan di sini ialah ma yastatiru, ialah juzuk. Ma tu juzuk. Juzuk yang terlindung. Yang tertutup, yang terlindung inda wad'i ihdar rahataini alal ukhra. Ketika diletakkan dua tapak tangan, salah satu dua tapak tangan tu di atas tapak tangan yang lain. Ma'atahamulin yasirin, serta kita tekan sikit. Tekan sikit kita. Tekan sikit lah. Maka hak terlindung tu dia kira tapak tangan. Hak terlindung tu. Baik. Juzuk yang terlindung ataupun juzuk yang tertutup tu. Dia kira batnul kahfi. Cukup. Kemudian katanya wa talaqi basyaratai zakari wa unsa wallahu subhanahu